Baik, demikian tadi lalu kita saksikan ya lagu Kampung Air katanya diuji zaman. Tapi bila kita ni melihat perubahan zaman ke zaman, Kampung Air itu masih lagi tetap kukuh jua kerana dapat menyesuaikan diri dengan zaman berkenaan. Jadi berkaitan juga dengan minda ketani. Penting untuk ketani untuk menyesuaikan diri kita dengan peredaran zaman berkenaan, tapi penting untuk ketani juga menangkis perkara-perkara yang boleh mengugat konsep ataupun falsafah kita ni, iaitu Melayu Islam Beraja. Jadi dengan adanya ya segmen kita untuk seterusnya, iaitu segmen Sihat Minda, ada kaitannya ni Mahirah ya. Betul. Cegah sebelum parah, iaitu penjagaan kesihatan mental di kalangan kanak-kanak dan remaja. Iya, jadi kita hadirkan di studio bersama dengan kita pada pagi ini. Di sebelah kiri saya iaitu bersama dengan Puan Alinah binti Haji Tamin, merupakan psikologis klinikal, Ketua Bahagian Psikologi Masyarakat Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum, apa khabar Puan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah, sihat. Ya, Alhamdulillah. Dan juga di sebelah Puan Alinah ya, bersama dengan Yang Mulia Puan Nur Syahirah Chua binti Muhammad Firdaus Chua, merupakan psikologis klinikal kesihatan awam. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah. Lama tidak bertemu dengan Puan Nur Syahirah. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi ya, bersama dengan dua orang narasumber kita pada pagi ini yang akan kita perkatakan seperti yang Muammar katakan tadi, iaitu berkenaan dengan cegah sebelum parah, penjagaan kesihatan mental di kalangan kanak-kanak dan remaja. Jadi berketepatan juga ya kita di bulan Oktober ini, baru-baru ini kita telah pun menyambut sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Yang telah pun disambut pada 10 hari bulan Oktober baru-baru ini. Jadi memang kita sudah sedia maklum kesihatan mental semakin mendapat perhatian bukan sahaja secara global tetapi di negara Brunei Darussalam. Jadi untuk pertama barangkali kita mulakan daripada Puan Alinah terlebih dahulu ya. Mungkin dapat menerangkan kepada penonton kita kenapa penting bagi masyarakat kita ini Puan untuk membudayakan penjagaan kesihatan mental dari usia yang muda, iaitu sewaktu anak-anak kita ni masih lagi kecil. Silakan. Okey, alhamdulillah. Okey. Seperti yang tadi maklum ya, kanak-kanak ini adalah aset penting bagi negara kita ni. So, kita ni perlu melindungi kanak-kanak ini, okey? Dan untuk kanak-kanak ini membesar dengan sihat dan sempurna, ada dua perkara yang perlu kita ni tekankan, okey? Yang pertama sekali ialah keperluan fizikal dan yang kedua keperluan mental kanak-kanak. Ini perlu juga dipenuhi ya, kedua-duanya. Yang pertama sekali itu keperluan fizikal itu kebiasaannya ibu bapa tidak ada masalah untuk menyediakannya sebab ia adalah keperluan asas. Okey. Maksudnya keperluan asas itu ialah menyediakan makanan yang sihat, tempat tinggal dan pembelajaran yang baik. Okey, pendidikan atau kenapa mereka menyediakan perkara-perkara ini sebab mereka berharap nanti kanak-kanak ini akan membesar dengan sempurna dan berjaya dalam kehidupan mereka. Akan tetapi aspek kesihatan mental dan emosi kanak-kanak selalu terlepas pandang dan diabaikan. Okay. Sedangkan kesihatan mental yang baik amat diperlukan untuk menjamin kanak-kanak kita ni supaya dapat belajar dengan sempurna, menjalani perkembangan sosial yang baik dan juga mempelajari kemahiran yang baru. Okay. Kesihatan mental yang baik ini juga bukan diperlukan semasa kanak-kanak saja, ia perlu maksudnya bukan saja di peringkat kecil tapi perlu tanilaratkan juga semasa mereka meningkat remaja. Dan kenapa? Sebab tempoh remaja itu adalah unik dan formatif. Kerana kita ni maklum semasa peringkat remaja mereka mengalami beberapa perubahan dari segi fizikal, yang kedua emosi dan sosial, dan mereka juga terdedah kepada beberapa faktor yang sosial yang boleh menyebabkan mereka mengalami masalah kesihatan mental. Maksudnya gangguan kesihatan, maksudnya faktor-faktor sosial itu termasuklah yang pertama pengaruh media sosial dan teknologi. Ini memang bahaya ni ya. Memang our kids and teenagers are always exposed to this one, especially pada masa ini. Dan yang kedua juga, which is quite important juga, bully dan gangguan sosial. Dan because diorang ni kids and children, they are at school, tekanan akademik. Okay. Jadi kita ni perlulah melindungi remaja-remaja ini daripada kesukaran, menggalakkan pembelajaran sosioekonomi dan kesejahteraan psikologi dan memberikan akses kepada penjagaan kesihatan mental.
ini adalah penting, semua ini penting untuk kesihatan dan kesejahteraan mereka semasa remaja sehinggalah mereka menjadi dewasa nanti. Baik, mungkin dapat dikongsikan kita bersama dengan Puan Nur Syahira Chua ya, mengongsikan sedikit apakah antara gejala yang terdapat isu kesihatan mental kepada kanak-kanak dan juga remaja ini. Okey, so seperti yang Puan Adinah cakap tadi, banyak benda yang kita ni perlu pay attention dengan kanak-kanak dan remaja. Tapi kadang-kadang sebagai orang sekeliling kanak-kanak remaja, kita ni dah tahu apa kan kita ni lihat, apa kan kita ni perhatikan. So ada dua benda yang saya sarankan untuk kesemua, not just ibu bapa, termasuk orang sekeliling. So nini, guru-guru around them, or even peers, kawan-kawan, tani boleh memerhatikan anak-anak tu dari segi tanda fizikal. Tani boleh lihat sama ada ia ada gangguan tidur kah, kadang-kadang lebih tidur, and then kadang-kadang juga kurang tidur, and then mungkin kalau dari segi ia datang ke sekolah datang akhir, okay, so that may be ni orang manifestation ataupun presentation yang kita ni indah sangka, okay, ataupun tanda fizikal lain kuat apa ni orang paning kepala, benda-benda like sakit parut ataupun sakit badan yang indah dapat tani jelaskan. Kadang-kadang parents membawa berjumpa dengan doktor ataupun professional, health professional. Diorang sudah buat all the test tapi unremarkable. Maksudnya tidak ada masalah kesihatan. Tapi ada, we call it somatic symptoms yang indah dapat dijelaskan. So it may be kemungkinan ada psychological changes ataupun something to do with their mental health or psychological disturbances lah. Selain daripada tu, tanda fizikal lain juga perubahan berat badan. Okay? So di kalangan kanak-kanak kadang-kadang ada yang berlebihan makan. Contoh anak ini selalunya mau makan, nyaman seleranya. Tapi ada dia berubah, makan banyak, makan kerupuk dia. Kalau disuruh berhenti, payah. So binge eating is one of it. Kita ni panggil binge eating. And then kadang-kadang ada juga kanak-kanak yang mau makan. So ada yang damit-damit itu, selalunya kalau tani suap makan and then ada time yang dia mau memberontak dia ataupun very picky eaters. So that's one of the signs. Selain daripada tu keletihan. Kanak-kanak kadang-kadang kita ni melihat selalunya riang, kan mau bermain di luar, remaja kan mau keluar berjalan, suddenly selalu ngalih. Kalau kita ni kan bawa jalan dah mau. Ataupun budak kecil selalu tidur berlebihan, okay? Selain daripada tu tingkah laku. This is another big factor lah. Dari segi tingkah laku, tani melihat dia mau sekolah yang saya cakapkan tadi, akhir sekolah kah, mengasingkan diri, ataupun dari segi akademik, apa yang Puan Alina cakap, dari segi stres akademik mungkin diorang merosot dari segi markah diorang ataupun diorang punya performance dari segi membuat kerja homework yang mau buat ataupun lupa apa yang diorang perlu buat. And then selain daripada tu juga semangat diorang. So not just orang dewasa ada motivation, kanak-kanak ataupun remaja mempunyai motivation diorang. So semangat diorang tu nampak macam kurang. Okay. And then juga kadang-kadang kita ni melihat ada keinginan untuk mencederakan diri sendiri ataupun berfikiran akan membunuh diri. So selalunya dari pengalaman saya bekerja sebagai psikologis, kita ni melihat benda ni lebih kerap di kalangan remaja. Okay. And then selalunya diorang indahkan mengatakan benda ni unless kalau ada orang yang memberikan perhatian yang mendekatan lah, yang orang close listening or paying attention. Baik, sebetulnya saya tertarik juga ni Puan ya, mungkin dapat dijelaskan juga ataupun dapat dikongsikan sekali lagi kebiasaannya kalau ada masalah mental ini makan mereka ni indah lalu ataupun indah mau makan lah. Tapi ni perubahan berat badan yang drastik ini bermakna ia berat badan yang melebihi. Jadi ada selera makan. Ya mungkin itu ada masalah bagi kanak-kanak ya. Dan juga mengenai dengan mengadu sakit yang berterusan yang tidak dapat dijelaskan. Ini bermakna adakah sakit mereka itu ada ataupun cuma dalam pemikiran mereka sahaja. Bagaimana? Selalunya indah bermaksud kalau orang cakap ada paning dia, kan muntah dia,
anda semestinya tidak ada kesakitan tu. Dari segi pain experience ataupun symptoms ni, bagi orang yang merasai pengalamannya tu mungkin berat untuk habis turang. So walaupun dari segi fiziologi mungkin dapat di-explain, ia indah bermaksud seseorang itu tidak mengalami kesakitan ataupun gangguan. So that's the kepentingannya untuk kita ni memberikan perhatian dari segi psikologi. So kesihatan mental ni kita fahami ia banyak faktor yang menyumbang kepada gangguan kesihatan mental. So dari segi biologi and then dari segi psikologi, minda akal kita ni, dan juga social. So dari segi persekitaran, suasana boleh juga menyumbang kepada gangguan kesihatan mental. Seperti contoh mungkin suasana rumah yang indah stabil ataupun dinamik keluarga yang mengalami high conflict, maksudnya mungkin ibu bapa ataupun adik-beradik yang berkelahi, indengamnya orang, ataupun stres dalam ahli keluarga, mungkin stres kewangan dari segi ekonomi. So suasana yang seperti ini mungkin ataupun boleh menyumbang kepada gangguan kesihatan mental kepada anak-anak dan juga remaja lah. Ya, betul. Jadi kita akan beralih kepada Puan Alina. Sebenarnya bagaimana ni ibu bapa dan juga masyarakat, contoh saja seperti guru-guru yang dapat memainkan peranan dalam menyokong kesihatan mental kanak-kanak dan juga remaja ni, Puan? Okey, soalan yang baik. Sebenarnya banyak yang orang awam boleh buat untuk membantu kanak-kanaknya. Betul ke bercakap tentang kanak-kanak kan? Kalau kanak-kanak dah ambil, apa yang perlu Tani buatlah mengeratkan perhubungan kita ni dan kanak-kanak ni melalui permainan. Namanya kanak-kanak kan, so we need to spend that bermain, okay? That's the only way to connect with them lah. If you ask kenapa kita ni perlu bermain dengan kanak-kanak ni, sebab kajian ada menunjukkan bahawa kanak-kanak yang selalu bermain bersama ibu bapa atau penjaganya ni kurang mempunyai masalah seperti kebimbangan, kemurungan, bersikap agresif dan tidak dapat tidur. So, tendency for children to develop anxiety, depression, aggressive behavior or sleep problems would be less if we spend time by playing with the children. Okay? Dan yang kedua juga, we also perlu mewujudkan persekitaran yang selamat dan positif untuk kanak-kanak berkongsi tentang emosi mereka dan perbualan harian tanpa penghakiman, judgement. So we need to create environment which is safe and positive. Okay, so they can actually easily senang bercakap dengan Tani tanpa Tani menghukum or judge. Okay, because nobody likes to be judged. Okay, betul. So kalau kita ni individu tidak akan rasa selamat untuk berkongsi kalau kita ni kena judge. Okay, contohnya dan juga cubalah elakkan daripada bercakap dengan orang, tu respon dengan orang. Jangan buat macam tu, pasal kurang iman tu lah. Okay, okay. Dan juga jangan dilayani benar, karang jadi gila. So it's actually ada. Jadi ia menutup perbualan itu. Macam pula, okey, tertutup tan. Padahal sebenarnya bukan mudah bagi kanak-kanak atau remaja tu untuk berkongsi dengan kita ni. So kalau kita ni we need to buka pintu, bukan menutup pintu untuk orang bersuara tu. Betul. Jadi perlulah bagi ibu bapa juga to be physically and emotionally present. So bukan saya ada di sana tu, tapi sentiasa ada dengan orang dari segi fizikal dan emosi, okey. Dan luangkan masa dan beri quality time kepada kanak-kanak. Dan kalau bolehlah cari dan ketahui minat kanak-kanak ini bersama-sama dan galakkan mereka untuk membina hobi yang sehat. Okey, so give them healthy hobby, spend time dengan orang, kalau boleh dengan hobi yang mereka suara tu tadi orang punya interest tu tadi galakkan, and kalau boleh we spend time together macam orang, for example orang minat dengan bola, so main sama-sama bola dengan orang lah. Dan kadang-kadang kanak-kanak dia also try, okay. So kenali usaha mereka tu, acknowledge, okay, dan beri pujian dia kalau mereka berjaya, dan beri bimbingan untuk menyelesaikan masalah apabila berhadapan dengan cabaran. So we have to acknowledge orang punya effort, number one, okay, and then give them praise when they succeed, and then when they're struggling we guide them, help them.
Okey, bukan saya tadi menyuruh macam tu kalau menyuruh kanak-kanak tu buat sesuatu, tapi kita ni dah memberi bantuan, okey. Dan macam kalau kita ni dah diberi ujian atau perhatian macam buat apatah tadi buat benda macam ni dah je. Ini je ku kena Tidak dihargai. Aku buat kena buat sama je. So we need to get. So the apa ni kanak-kanak atau remaja tu tahu this is what we want. Okay, this is they like it if I do this. So we actually indirectly encourage them to do that. Okay. Dan berikan panduan tentang cara-cara mengurus emosi dan mengatasi masalah secara positif. So teach them how to regulate mereka punya emotion and then problem solve in a positive way. Betul. Baik, cukup menarik juga dengan pengungsian berkenaan ya antara cara kita sebagai ibu bapa dan juga masyarakat memainkan peranan dalam menyokong kesihatan mental kanak-kanak ini. Baik, untuk seterusnya bagaimana caranya untuk bercakap khususnya dengan anak-anak remaja tentang kesihatan mental? Okey, terima kasih Muammar. Soalan yang amat penting. Mungkin sambung dengan apa Puan Elina cakap tadi. Kita ni sebagai orang dewasa yang mengelilingi anak-anak dan remaja ni, kita ni perlu tingkatkan kefahaman tentang kesihatan mental. Oleh sebab dari pengalaman kami lah berjumpa dengan anak-anak ataupun remaja yang mempunyai gangguan masalah mental, kebanyakannya susah diorang kan mengungkapkan apa yang diorang lalui, especially kepada ibu bapa ataupun guru-guru. Satu, mungkin rasa takut ataupun tidak tahu. Dua, rasa malu, shame, untuk bercakap yang diorang ini mengalami orang gangguan kesihatan mental ataupun stres. So, kita ni sebagai orang dewasa perlu tingkatkan pengetahuan supaya bila mana diorang ada tanda-tanda yang saya cakapkan tadi, diorang boleh membagi tahu ataupun help kanak-kanak ini untuk berjumpa dengan ahli pakar profesional. Selain daripada itu, mengadakan ruang ataupun safe zone untuk bercakap tentang kesihatan mental. Kadang-kadang apa yang saya cakapkan tadi, kanak-kanak rasa takut ataupun malu. So tadi perlu ada sikap terbuka lah untuk diorang meluahkan. So kita ni juga perlu model ataupun memberikan contoh positif di mana kita ni mampu mengungkapkan bila kita rasa stres, bila rasa marah ataupun keberatan dari segi akal dan minda kita ni. Sebab kanak-kanak bila berjumpa ataupun melihat orang dewasa yang mampu manage their emotions, their stress, their mental health, di sana tah diorang belajar. So melentur buluh dari rebung ni, kita ni perlu show them the right way of handling our psychological health lah. So dari sana insya-Allah diorang akan belajar dari orang dewasa. Selain daripada itu, menjadi pendengar yang baik. Kadang-kadang mudah orang yang lebih dewasa untuk bercakap. Okay. Kadang-kadang saya mendengar juara remaja, aku ni selalu kena ceramah hibah. Macam dari ibu bapa ke, cikgu ke, ataupun orang-orang dewasa diorang lah. And then diorang lebih cenderung untuk bercakap dengan kawan-kawan. And then kadang-kadang parents macam, mana dia bercakap dengan aku, dengan kawannya saja tu. So we have to muhasabah and lihat kepada sistem diri kita ni. Adakah di rumah kita ni ada ruang yang selamat dan comfortable di mana anak-anak ataupun remaja boleh connect dengan kita ni. So nyorang macam wifi, kalau kita ni kan connect mesti ada password kan. So especially with remaja, we need to know what's the key ataupun code untuk connect dengan habis diorang. Cabut saja. Cabut. Drastic, aggressive. So perlu carilah apa yang ngam dengan anak-anak ataupun remaja around kita ni. So apa yang Puan Elina cakap tadi, hobby is one of the important things. Kalau anak ada hobi gaming, so rather than encourage diorang sendiri main secara berasingan, mungkin kita ni sama-sama ambil tahu. Kalau pun Indah bermain, tanya apa kan game tu. So kadang-kadang banyak parents macam Indah kenal kan apa diorang main. So Indah tahu Nintendo Switch ke apa. So tanyalah apa yang diorang minat, apa yang membuat diorang gembira. Okay. So other than that, berikan keyakinan. Kadang-kadang mudah kita ni memberi kritikan, macam contoh, kenapa pulang kau buat macam tu? Sepatutnya kau buat macam ni.
ataupun cuba tak kau sembahyang, zikir labih, things like that. Selalunya kalau saya dengar the negative statements yang remaja ataupun anak-anak internalize ataupun bermain di fikiran dorang terfikir sepatutnya aku macam ni sebab mama ataupun baba cakap macam ni. So kita ni perlu refleksi diri dan juga melihat apa yang tutur perkataan yang tadi sebutkan arah kanak-kanak, oleh sebab apa yang diorang dengar akan menusuk ke diorang punya minda ataupun kepercayaan diorang. So dari awal tak kita ni memberikan statement-statement yang positif supaya habis diorang boleh membawai kepercayaan yang positif sampai diorang besar. Itulah. Alhamdulillah. Ya. Jadi beralih kepada Puan Alina, secara ringkasnya ni Puan mungkin dapat mengungsikan bagaimana kalau kanak-kanak atau remaja memberitahu bahawa mereka ingin mencederakan diri sendiri, apa tu? Okey, memang diakui ya, kadang-kadang remaja ini jika mereka terkesan akan membuat sesuatu yang di luar dugaan seperti mencederakan diri sendiri. Okey, apa yang perlu Tani buat? Pertama sekali lah mengakui dan menerima, bukan menidakkan dan menafikan. So kita ni mesti accept dan menerima, jangan ditiadakan do not deny make it small contohlah we have to acknowledge that must be difficult for you, ini payah je tu ataupun kita ni mesti macam Puan Syahira tadi cakap, kadang-kadang anak-anak ada bersuara, jadi kita ni perlu bertanya juga, you don't look good, is there something bothering you, is there something that you want to share, So please elakkan mengabaikan dan mengecilkan kesukaran yang mereka hadapi Contohnya kenapa dia buat cara ni. So mungkin mereka dah terfikir ataupun kau tukarang, ada apa-apa tu, baik tukarang. So but actually for dorang the thing is real. Dan keduanya juga kita ni perlu memang payah balas dengan tenang. So stay calm kita ni kalau ada jangan memberi reaksi berlebihan seperti bertindak secara emosi dengan menjerit, memarahi dan memberi hukuman. Jadi kita ni mesti ngambil masa untuk menenangkan diri dan balas dengan tenang. Thank you for sharing. Acknowledge, terima kasih kerana sudi bercakap dengan aku pasal perkara ni. Alhamdulillah. Baik, menarik, Nampaknya masa kita sebenarnya sudah pun berakhir. Jadi apapun insya-Allah kita akan bersama lagi di lain keluaran ya. Jadi nampaknya kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Alina dan juga Puan Nur Syahira ya. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Insya-Allah. Waalaikumsalam.